Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Rita Alusius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 30 Julai 2020. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mengesahkan lebih 70% kes COVID-19 yang dikesan di negeri ini adalah kes tidak bergejala. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata, JKNS tidak pernah berhenti mengesan mereka yang berisiko dan pengesanan kes tidak bergejala perlu dilakukan secara meluas dan segera menerusi aktiviti saringan yang dilakukan. Datuk Dr. Christina berkata JKNS turut menyasarkan aktiviti saringan dalam kalangan mereka yang berisiko mendapat jangkitan virus itu termasuk menjejaki para pekerja di kawasan pembinaan dan sekolah-sekolah. Semua kes-kes yang kita lihat sejak kebelakangan ini tidak ada simptom. Jadi jadi kita tidak boleh mengharapkan orang yang ada simptom itu untuk datang kepada kami baru kita saring. Semua orang-orang ini tidak ada simptom. Beliau ditemui media di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas tentang usaha menangani peningkatan kes positif COVID-19 di negeri ini. Sementara itu, Sabah merekodkan satu kes positif COVID-19 baharu semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negeri ini 393. Pesakit yang merupakan warga negara itu dikesan melalui kes saringan bergejala di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Sehingga kini 11 pesakit sedang menerima rawatan dengan Kota Kinabalu dan Penampang masing-masing 4 orang, Tawau, Lahad Datu dan Papar masing-masing seorang. Sandakan kini kembali zon hijau apabila pesakit terakhir di daerah itu sembuh, menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh 375 orang. Rakyat diminta untuk terus mengamalkan kebiasaan baharu dan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi membendung peningkatan kes COVID-19 di negeri ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fung berkata, pematuhan SOP dan kebiasaan baharu termasuk memakai pelitup muka serta mengamalkan penjarakan sosial perlu terus ditekankan. Menurut Datuk Frankie, langkah itu penting untuk memastikan Perintah Kawalan Pergerakan PKP seperti dikuatkuasakan pada Mac lepas tidak dilaksanakan sekali lagi. Justru PKPP boleh diteruskan dalam usaha memulih semula ekonomi yang terjejas dalam tempoh itu. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan peralatan bantuan pernafasan sumbangan Yayasan Temasek dari Singapura di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Frankie berkata beliau bersetuju dengan keputusan Kerajaan Persekutuan mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam yang sesak mulai 1 Ogos ini, sekaligus menyifatkan ia sebagai arahan terbaik. Jelasnya kerajaan memandang serius kes aktif yang sedang dirawat di negeri ini, memandangkan dalam tempoh 3 hari terakhir bermula 26 Julai lepas, Sabah mencatat 8 kes positif. Justru rakyat diminta untuk terus berwaspada dan tidak memandang ringan risiko ancaman COVID-19. Sementara itu, langkah kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka di kawasan tumpuan umum mulai 1 Ogos ini mendapat reaksi positif masyarakat Sabah. Ketika ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu, rata-rata orang ramai menyambut baik langkah tersebut demi keselamatan bersama. Saya ingat untuk keselamatan sendiri dan juga awam, patutlah mempakailah. Takut itu ada kali kedua MCO lagi, memang ini adalah kerugian untuk semua orang ramai lah. Bagi saya, kita perlu mengikuti apa yang KKM telah berikan, wajib memakai mask. Dan kita sepatutnya seperti frontliner, kalau nampak orang yang tidak pakai mask, kita tegur. Jadi bukan menolong membantu dia nanti kena denda tapi untuk kesihatan semua. Adalah lebih baik banyak pemakaian mask di mana-mana saja, dan kalau boleh kan kerajaan akan ataupun taruh wakil untuk memantau manalah tahu ada yang tidak cukup mask, dan akan kerajaan bakalkan untuk sepenuhnya untuk rakyat. Bukan saja dari 1 Ogos ini, sampai bila-bila pun selagi ini, maksud saya COVID-19 belum lagi hilang, mesti diteruskan memakai ini yang pelitup ini.
Regimen 516 Askar Watania sentiasa bekerjasama dan akan bergerak bersama dengan pihak berkuasa dalam usaha memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19 di negara ini, khususnya di Sabah. Komander Brigadier Jeneral Tan Sri Liew Yun Fah berkata pihaknya tidak hanya terlibat di sepanjang penugasan di lapangan, malah turut berperanan menjadi mata dan telinga melaporkan sebarang salah laku sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ketika ini. Kita memainkan peranan maupun di setiap pelusuk yang ada Askar Watania. Kita sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa. Apabila anggota Askar Watania walaupun bukan dalam tugas mereka nampak ada perhimpunan yang melebihi melanggar peraturan, minta mereka lapor segera supaya perkara itu dapat ditangani dengan selamatnya. Beliau ditemui pemberita selepas program ziarah kasih ke Mahat Tahfiz Hasyabu Syahid di Bombalai Tawau. Dalam pada itu, Tan Sri Liew menzahirkan kepercayaan yang diberikan ke atas Askar Watania dalam menangani pandemik COVID-19. Lebih 100 anggota Regimen 516 Askar Watania terlibat dalam penugasan sepanjang PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu. Terdahulu, Tan Sri Liew menyampaikan sumbangan berupa wang tunai dan pelitup separuh muka untuk kegunaan tenaga pengajar dan pelajar tahfiz berkenaan. Kurang seminggu lagi, sesi persekolahan bagi murid tadika dan sekolah rendah di bawah kendalian dan pemantauan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins akan beroperasi semula. Pelbagai persiapan awal dilakukan pihak sekolah bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran yang bermula Selasa depan berjalan lancar. Tinjauan kru RTM ke Sekolah Rendah Islamiah dan Tadika Swasta Al-Hakim di Ketiau Putatan mendapati pihak pengurusan sekolah tidak terkecuali membuat persiapan awal termasuk melakukan operasi nyah kuman di premis sekolah. Guru Besar Sekolah berkenaan Nur Munawarah Abdullah berkata kerja-kerja nyah kuman di premis tersebut sudah dilaksanakan 2 kali bagi memastikan tahap kebersihan ruangan sekolah sentiasa terjamin. Tegasnya, ruangan masuk untuk ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah juga dihadkan sehingga ke kawasan pintu pagar sekolah. Dari aspek penyediaan makanan pula, pihak sekolah memperkenalkan tempahan makanan secara dalam talian yang dibuat awal sehari. Kantin sekolah akan menghantar makanan ke bilik darjah anak-anak lah. Setelah kita buat order sehari sebelum, order disediakan oleh pihak kantin. Beliau ditemui pemberita RTM selepas memantau operasi nyah kuman di sekolah berkenaan di Putatan. Sekolah Rendah Islamiah dan Tadika Swasta Al-Hakim mempunyai 5 orang guru dan lebih 70 murid peringkat tadika dan sekolah rendah. Kadar indeks jenayah di Sandakan dari Januari hingga Julai tahun ini menurun sebanyak 22 kes kepada 319 berbanding 341 kes tempoh sama tahun lalu. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamid berkata sebanyak 52.66% kes berjaya diselesaikan tahun ini dengan 48.6% telah dihadapkan ke mahkamah. Sementara itu, sepanjang Jun hingga Julai, Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sandakan berjaya menyelesaikan 41 kes jenayah. Ia melibatkan anggaran kerugian bernilai RM90,000 dan barangan rampasan bernilai kira-kira RM60,000. Menurut SCP Muhammad Azhar, 53 suspek terdiri 25 warga tempatan dan 28 warga asing berumur lingkungan 23 hingga 40 tahun berjaya berkas. Mereka disyaki terlibat dalam pelbagai kegiatan jenayah seperti samun, kes pecah rumah dan curi kenderaan. Hasil pemeriksaan saringan hujan air kencing kepada keseluruhan suspek ini, didapati 40 daripada mereka ini didapati positif dadah jenis metafetamin iaitu syabu. SCP Muhammad Azhar berkata kejayaan tangkapan itu hasil kerjasama masyarakat awam yang menyalurkan maklumat kepada pihak polis. Antara kes yang berjaya diselesaikan ialah kes samun melibatkan geng band yang melakukan 2 kes samun di Bandar IJM dan Jalan Lela Sandakan bulan ini.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan urusan pameran rang daftar pemilih tambahan RDPT bagi suku tahun kedua tahun 2020 ST2 Palang 2020 selama 14 hari bermula semalam hingga 11 Ogos ini di seluruh negara. Menurut kenyataan SPR, RDPT ST2 Palang 2020 itu mengandungi 48,957 permohonan pendaftaran pemilih baru daripada warga negara yang layak dan 7,574 permohonan pertukaran bahagian pilihan raya daripada pemilih berdaftar yang telah memohon dalam tempoh antara 1 April hingga 30 Jun 2020. Kali ini, SPR tidak meletakkan salinan buku RDPT di tempat-tempat pameran. Sebaliknya, hanya meletakkan sehelai notis bersaiz A4 yang mengandungi kod QR RDPT bagi bahagian pilihan raya parlimen yang berkenaan sahaja. Kaedah itu bagi mengelak orang ramai menyemak nama dalam RDPT dengan menyentuh buku RDPT yang seterusnya boleh menyebabkan penularan wabak COVID-19. Kaedah penggunaan kod QR berkenaan mendapat reaksi positif orang ramai. Boleh jimat masa dan jimat prosedur lah. Jadi itu rekod kan boleh simpan selama lama. Generasi muda mungkin memudahkan sebab tahu menggunakan untuk smartphone kan. Tapi kalau warga emas mungkin ada menyusahkan sedikit sebab orang tidak guna teknologi sekarang, Pak. Memang memudahkanlah. Lagi satu dengan keadaan kita yang sekarang ini lagi mengelakkan banyak bersentuhan. Lagi satu dalam teknologi yang sekarang ini lagi memudahkanlah. Semakan RDPT ST2 2020 juga boleh dibuat melalui beberapa kaedah seperti hadir ke 912 tempat pameran di seluruh negara dan mengimbas kod QR bagi bahagian pilihan raya parlimen yang diletakkan atau melayari portal rasmi pejabat-pejabat pilihan raya negeri atau hadir ke pejabat pilihan raya negeri berdekatan. 18 ekor lembu disumbangkan kepada masjid dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Sibuga sempena sambutan Aidiladha tahun ini. Lembu berkenaan merupakan sumbangan peribadi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga Tan Sri Musa Aman yang disampaikan wakilnya Awang Sapari Awang Sapar. Selain sumbangan 18 ekor lembu, turut disampaikan bantuan kewangan untuk melaksana ibadah korban di setiap masjid di kawasan berkenaan. Menurut Awang Safari, pelaksanaan ibadah korban itu akan dijalankan mengikut jadual ditetapkan oleh masjid masing-masing. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Rita Alusius Malik, salam sejahtera. Number 13, blocking comments. You need to always allow comments, but in this video, they have blocked all comments on YouTube. You need to allow people to be able to point out when you don't do things that are accurate or when you do things really biased. But if you don't allow comments, people can't point those out. And I just think as a reporter, it's so unprofessional to block comments. I really don't think YouTube should allow that. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 30 Julai. Keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk mengurangkan jumlah penerbangan komersial dari Semenanjung Malaysia, Sabah, Labuan dan sebaliknya dianggap amat bertepatan berikutan situasi COVID-19 di negeri ini. Kementerian Pengangkutan Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan langkah tersebut merupakan salah satu strategi untuk mengekang penularan pandemik itu terutama di Kuching, Samarahan dan Serian. Pengurangan jumlah penerbangan tersebut melibatkan syarikat penerbangan Malaysia Airlines atau MAS dan AirAsia bermula 1 sehingga 14 Ogos ini. Antara penerbangan MAS yang dikurangkan ialah laluan Kuala Lumpur Sibu Kuala Lumpur daripada 3 kali seminggu kepada 1 penerbangan seminggu. Penerbangan Kuala Lumpur Bintulu Kuala Lumpur turut dikurangkan daripada 3 kali kepada 2 kali seminggu. Bagi AirAsia membabitkan penerbangan Kuala Lumpur Kuching Kuala Lumpur daripada 56 penerbangan seminggu kepada 14 kali seminggu dan Bintulu Kuala Lumpur daripada 14 penerbangan kepada 7 penerbangan seminggu selain laluan Miri Kota Kinabalu daripada 10 penerbangan ke 5 kali seminggu. Manakala penerbangan Malindo Kuala Lumpur Kuching Kuala Lumpur kekal 7 kali seminggu selain penerbangan Scoot Singapura Kuching Singapura kekal seminggu sekali. Penerbangan Maswing bagi sektor domestik selain laluan Kota Kinabalu Mulu, Miri Labuan, Kota Kinabalu Limbang dan Kota Kinabalu Lawas masih mengekalkan jadual penerbangan sedia ada. JPBN Sarawak turut memaklumkan bahawa penerbangan domestik perlu mendapatkan permit kebenaran daripada pihak polis Diraja Malaysia terlebih dahulu sebelum pembelian tiket dibuat. Penganjuran Pesta Layang-Layang Borneo Antarabangsa BIKF kali ke-16 untuk tahun 2020 di Bintulu ditangguhkan pada tarikh yang akan diberitahu kelak. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli berkata penangguhan itu dibuat ekoran COVID-19. Datuk Talib Zulkifli yang juga Adun Jepak menjelaskan situasi getir ketika COVID-19 ini menjejaskan pergerakan rentas sempadan pengunjung tempatan maupun antarabangsa. Beliau memaklumkan perkara tersebut dalam sidang media di Bintulu. Mengulas lanjut, katanya acara tahunan tersebut dijadualkan pada 30 September hingga 4 Oktober depan dan merupakan sebuah acara yang dinanti-nanti dengan penglibatan sebilangan besar pemain layang-layang antarabangsa dan kehadiran lebih 200,000 pengunjung. Dalam pada itu, beliau memberitahu walaupun acara ini ditangguhkan, projek naik taraf tapak festival tersebut oleh Jabatan Landscape Negara dan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA yang menelan kos sebanyak 8.19 juta ringgit diteruskan dan dijangka siap pada 2 Disember tahun ini. Tambah beliau, pihak BDA akan membina satu lagi projek bersebelahan dengan tapak festival itu iaitu di sepanjang Jalan Boulevard yang dinamakan sebagai Boulevard Walk. Dengan kos 3.35 juta ringgit, projek itu akan menempatkan 33 unit gerai atau kios untuk para peniaga kecil tempatan menjual produk tempatan. Ibu bapa dalam zon merah COVID-19 di daerah Kuching dinasihatkan supaya tidak membawa anak-anak kecil mereka ke kawasan tumpuan orang ramai. Ketua Penolong Pengarah Kanan Kesihatan Keluarga, Seksyen Pembangunan Kesihatan Keluarga, Jabatan Kesihatan Sarawak, Dr. Azizah Azhar berkata, ini berikutan peningkatan kes positif COVID-19 dan wujudnya 9 kluster di daerah Kuching, termasuk 2 kes membabitkan kanak-kanak berusia 10 dan 6 tahun dalam kluster Sentosa. Okay, saranan saya untuk keluarga-keluarga especially yang mempunyai anak-anak kecil, kalau tak perlu membawa mereka keluar, tak payahlah bawa keluar, dan sekiranya tak boleh dielakkan seperti nak membawa ke klinik dan sebagainya, gunakanlah face mask yang sesuai untuk kanak-kanak. Jangan yang terlalu besar sebab dia pun tidak akan memberi perlindungan yang sebaik-baiknya. Pada masa yang sama, ibu bapa juga mesti peka dengan tahap kebersihan dan kesihatan anak-anak kecil mereka, baik ketika berada di dalam rumah atau di tempat awam. Dr. Azizah menyatakan demikian ketika ditemu bual secara langsung di Sarawak FM di Kuching. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak mendiskriminasi pesakit atau bekas pesakit COVID-19 selain meminta individu yang bergejala supaya menjalani ujian saringan di fasiliti kesihatan terdekat.
Walaupun Miri diisytiharkan sebagai zon hijau COVID-19, penduduknya diingatkan supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Timbalan Pengerusi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Ranting Kampung Bakam, Mokhtari berkata, usaha ini penting demi keselamatan bersama dan kategori status hijau dapat dikekalkan sehingga penularan wabak itu tamat. Peringatan itu dibuat susulan kebimbangan beliau apabila melihat segelintir penduduk di bandaraya itu tidak mengambil serius kepentingan mengekalkan status hijau dengan tidak memakai pelitup separuh muka ketika berada di tempat awam. Untuk kita di bandara Miri ini, kami bercadang dan minta agar terutamanya penduduk yang berada di bandara Miri itu dapat mengekalkan status hijau untuk mematuhi SOP daripada KKM dan JPNS . Beliau ditemui pemberita pada satu majlis di Kampung Bakam Miri. Sehubungan itu, beliau amat berharap masyarakat mengamalkan tahap disiplin yang tinggi dan mempraktikkan amalan kebiasaan baharu demi keselamatan bersama. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Lembaga Multimedia Sarawak SMA perlu mempercepat proses pembinaan menara telekomunikasi berdekatan sekolah di kawasan pedalaman Tatau dan Sebauh. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak yang juga Adun Kakus, Datuk John Siki Tayai menjelaskan dengan adanya penyediaan kemudahan komunikasi khususnya capaian internet, guru dan pelajar akan dapat mengakses pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Inilah masalah yang sangat besar sekali. Jadi oleh itu saya mohon supaya MCMC dapat mempercepatkan membuat tower-tower terutamanya berdekatan dengan sekolah-sekolah terutamanya di luar bandar. Contohnya di Tatau memang saya sudah rancang dan saya sudah menghantar permohonan saya kepada MCMC untuk membuat tower supaya ada internet dan di setiap sekolah dan di kawasan pedalaman. Jelasnya pelajar dan guru mengalami kesukaran mengadakan pembelajaran secara dalam talian, terutama sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Datuk John Siki berkata demikian kepada RTM selepas menghadiri sambutan Hari Guru 2020 peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebauh di Bintulu. Pada majlis tersebut, Datuk John turut melancarkan logo Tatau Sebauh Gemilang selaras dengan penggabungan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tatau dan PPD Sebauh bermula 1 Januari tahun ini. Turut disampaikan anugerah Tokoh Guru 2020 kepada pesara guru kelahiran Tatau, Cikgu Salumun Ibrahim yang banyak menyumbang bakti di beberapa sekolah di daerah Tatau sejak 1970 hingga Jun 2004. Sementara itu, anugerah khas Guru Inspirasi Sukan pula dimenangi oleh Cikgu Kamal yang merupakan jurulatih pasukan tinju dan Muay Thai Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tatau. Berkat kesungguhan beliau melalui Persatuan Tinju Sarawak dan Muay Thai Sarawak, beberapa pelajar SMK Tatau mewakili Sarawak ke peringkat sukma dan kebangsaan. Cikgu Kamal mula mengajar di SMK Tatau sejak tahun 2012 dan telah berpindah ke SMK Seri Ampangan Seremban pada Januari lepas. Inisiatif bantuan ditawarkan kepada anak-anak Sarawak yang akan mendaftar ke pusat matrikulasi di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan. Sekretariat Sarawak Volunteers menerusi satu pernyataan media memaklumkan pihaknya dengan kerjasama JPBN Sarawak menawarkan inisiatif bantuan tersebut bagi yang memerlukan bantuan pengangkutan darat ke kolej masing-masing. Inisiatif tersebut ditawarkan memandangkan situasi semasa yang menghadkan pergerakan ibu bapa atau penjaga yang menghantar anak-anak mereka untuk mendaftar kerana terpaksa menjalani kuarantin wajib setelah tiba dari luar Sarawak. Pernyataan itu turut memaklumkan bahawa tawaran itu terbuka kepada semua anak-anak Sarawak yang akan mendaftar ke kolej matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi di Semenanjung
Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Inisiatif bantuan itu adalah untuk pelajar yang akan mendaftar sendiri tanpa ditemani ibu bapa atau penjaga. Tiket penerbangan ditanggung sendiri oleh pelajar dan Sarawak Volunteers hanya akan menyediakan pengangkutan dari lapangan terbang semasa ketiban pelajar seterusnya ke kolej masing-masing pada hari pendaftaran. Tarikh tutup pendaftaran ialah pada pukul 12.30 hari Sabtu, 1 Ogos ini. Cawangan Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak mempelawa penyertaan ahli, murid atau pelajar dan penuntut di semua institusi pendidikan yang melaksanakan program I Am Free, Kelab Doktor Muda Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah serta program Siswa Sihat dalam pertandingan melukis poster norma baharu COVID-19. Menerusi catatan di laman Facebook Cawangan Promosi Kesihatan, JKN Sarawak memaklumkan pertandingan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Antara syarat penyertaan ialah setiap karya mestilah merupakan idea asal peserta sendiri, bahan warna yang digunakan untuk menghasilkan poster adalah bebas dan karya hanya dalam bentuk salinan cetak atau hard copy. 3 pemenang utama akan menerima hadiah berupa hamper peralatan sekolah serta sijil penyertaan. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 21 Ogos ini. Senarai pemenang akan diumumkan di laman Facebook Promosi Kesihatan JKN Sarawak dan hadiah serta sijil para pemenang akan dihantar ke sekolah masing-masing. Sekian berita pagi Sarawak daripada saya Fazril Hisham Afandi. Jumpa lagi.